Okay. You tengok ada akaun yuran ahli. Buat siap-siap apa dia nak. Akaun kawalan ABT. Lepas tu dia nak penyata perdagangan minuman. Okay, buat siap-siap. Okay, you tengok akaun penyata perdagangan minuman ni, saya buat simple je. Kalau Alia perasan, saya buat jualan. Lepas tu tak ada pun pulangan jualan. Perasan tak? Dia macam, dia format dia sama, tapi item ataupun maklumat dia akan tak banyak. Akan sedikit. Ya. Jadi buat yang sesimpel je. Maknanya idea-idea besar saja jualan. Lepas tu mesti ada apa nama kos jualan. Kos jualan ni satu cerita lah kan. Sebab dalam kos jualan ni ada dia punya keperluan dia daripada inventory awal sampai inventory akhir. Nanti baru dapat kos jualan. Okay, lepas tu kita tolakkan inventory akhir tu semua, baru dapat untung kasar. Dan kita tolak belanja. So dia simple je. Audi pun tak payah masuk. Macam ni je. Ya? Ni memang ni je, tak ada tambah-tambah. Dia macam, okay, dia macam PP. Macam penyata pendapatan biasa tu, milikan tunggal tu. Tapi dia punya maklumat tu tak banyak. Audi pun biasanya tak ada. Pulangan-pulangan jualan ke pulangan belian pun tak ada. So jangan poyo-poyo buat dia punya dia punya template tu beria-ria penuh lah. Dia buat ringkas. Tu perkataannya, ringkas. Okay, sebab dia bukan bisnes. Kelab kan bukan bisnes. Kelab ni dia buat, kita buat kelab ni suka-suka kan. Lepas tu ada bisnes kecil tu saja nak menambah pendapatan. Itu je saya nak pesan. So janganlah buat penyata tu beria-ria untuk perdagangan dia. Ataupun cukup buat macam tu. So dah ada template, senang nanti. Okay, sebab saya bagi tips untuk exam lah sebenarnya ni. Kalau tak exam boleh buat relax-relax. So untuk exam buka siap-siap. Okay. Then penyata yang seterusnya yang dia minta, ni this one. Penyata apa ni? Kelab My Honda bla bla bla. Buat dia ni atas pendapatan, bawah perbelanjaan. Okay, dah ready dengan template semua? Sekejap. Sekejap. Okay, dah ready cakap lah. Okay, tak apa. Kawan awak tak bangun lagi lah ni. Ataupun dia ke rumah lain tak ada internet ke. Kita bersangka baik lah. Okay, dah. Ready? Okay. Saya buka balik lah yang ni. Dah, okay. So hari tu kita stop dekat akaun yuran kan? Betul? So kita stop kat akaun yuran. Saya kena tunjuk soalan dulu lah. Sebelum tu sambil-sambil kita baca doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min hajain rahmatika ya rahman rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay. So ingat tak hari tu saya kata akaun minuman tu, apa-apa yang ada perkataan minuman semua highlight.
So saya highlight pakai warna biru. Okay. Okay. Lepas tu jom kita nak tengok akaun yuran kita dah siap. Sekarang kita nak kena buat akaun apa? Akaun apa ni? Cikgu. Ya. Cikgu. Ha. Yang ni, cikgu memang jualan minuman tu memang tak payah highlight Jualan minuman. Oh ya, tertinggal lah tu. Boleh. Highlight. Okey, saya ambil highlighter, saya highlight. Bawah ni ya. Lagi, ada lagi saya tertinggal? Tak ada. Ni. Okey. Ada lagi saya tertinggal ke? Tak ada kan? Tak ada, tak apa. Nanti kalau ada beritahu je. Okey, jom. So dari maklumat tu, kita kena buat akaun apa tadi? Akaun perdagangan dia. So kita perasan, oh ni stok. Stok ni apa? Inventory. So kalau inventory apa lagi kita kena buat lah. Dia tu sebagai inventory awal dan akhir. So apa nak buat? Masuklah dalam awak punya catatan tadi. Apakah ia? kolom ni berapa? Kolom dia 2 je pun tak apa. Tak payah banyak-banyak. Ni inventory lah. Inventory. Kita pakai kita punya istilah barulah ya. Ni awal. Yang ni akhir. Pergi masuk siap-siap. Saya kena buka page lain kan. Dia suruh masukkan dalam apa ni? Ini masuk dalam akaun perdagangan. Perdagangan. Penghutang. Okey, penghutang ni dia dah suruh buat apa? Akaun kawalan. Akaun kawalan. Akaun kawalan ABT. So, ini awal ataupun BB. Ini HB. Oh, gemuk sangat pen ni. Kita kuruskan dia. Okay. So, HB, ni BB. So, masuk akaun kawalan dulu. Okay, jelas. Okay, pemiutang minuman ni masuk kat mana? Pemiutang minuman dia suruh buat akaun kawalan tak? Tak, dia tak suruh. Tapi sebenarnya kena buat tak? Kena kot. Ideanya bolehlah buat akaun kawalan kalau nak. Tapi tidak disuruh. Tapi kita kenal pasti ini BB, ini HB. Okay, so kita ada 9 maklumat ni. Yang saya warnakan biru ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cikgu bukan 9. Okay, 6. Jom kita masukkan dalam template kita. Okay, jom. Awak mesti dah masukkan. Saya kena buka-buka. So, maklumat pertama tadi apa dia? Inventory awal. Inventory awal. So, masukkan kat sini. Inventory awal. So, berapa amount inventory awal tadi? 29, 6. Merah pula. Biru lah. 2, 9, 6. Ada inventory akhir, ada pergi kat inventory akhir buat tentu siap-siap. 4, 5, 3. Macam tu. Okay, lagi. Apa lagi maklumat lain? Bawah dia penghutang cikgu. Okay, so tadi ada akaun kawalan ABT kena buat. So masukkan BB. Berapa BB kita? 220. HB kita berapa tadi? 460. So far so good. Boleh follow? Boleh Boleh lah tu. Okay. So akaun kawalan ABB dia tak suruh buat. Tapi kita bayangkan dia ada ABB kat bawah ni. Betul tak? Lepas tu dia tak suruh buat. Kita buat kasar-kasar je lah.
BB, HB. So BB awak berapa pemiutang? 4, 5, Syifa. Kalau yang ni 2, 3, 4, 5. Setuju? Setuju kan? Okey. So habis saya nak tengok soalan balik. Okey. Then kita boleh tengok soalan tu tadi balik. Apa lagi nak masukkan ni? Warna biru atas tu dah settle. Sekarang kita nak tengok yang bawah ni. So geng-geng yang bawah ni pula kita tengok ada maklumat apa yang berkaitan dengan warna biru yang highlight. Okey, biru yang highlight penghutang minuman cikgu. Ini masuk apa? Akaun kawalan. DBT. Ni apa nak fikir ni? Debit apa, kredit apa? Ingat dia kan dapat duit, nampak ni. Kan tambah saya kata duit masuk. So debit bank, kredit apa? Kredit AB T. Jangan terlupa pula. Okey. So jualan minuman masuk mana? Penyata ataupun akaun perdagangan minuman tadi. Jualan dulu. Yang jualan lah. Tiring. Okey, pemiutang. Pemiutang boleh buat dekat akaun ABB tadilah. Betul tak? So debit apa, kredit apa? Debit. Debit ABB. ABB. Kredit bank sebab dia duit keluar. Bank. Macam tu. Okey, ni apa ni? Upah pelayan minuman. Adalah upah-upah ni apa ni? Ni kan belanja. Belanja. Cikgu, kat bawah ni ada lagi. Betul? Jom kita tengok. Diskaun kepada pelanggan. Ni maksudnya diskaun apa? Diskaun diberikan kalau kepada pelanggan. Diberi pula. So masuk dalam apa? Akaun kawalan juga. Boleh? So far so good. Catat. Okey. Lepas tu ada upah punya cerita. Rupanya ada upah yang belum dibayar. Ini macam pelarasan dan cikgu. Ya, betul. So sepatutnya berapa dia bayar? Dia dah bayar 800. Yang belum bayar 50. Sepatutnya dia bayar 85 Syifa. Simple je kan? Maklumat dia ringkas kat situ je. Okey, tak apa. Nanti tulis 850. Jangan tulis 800 je. Dia masuk dalam apa? Tadi tu belanja. Okey, dah catat dah Adia? Kalau dah catat, dah contoh-contoh kat soalan tu, jom kita nak buat dekat jawapan dia. Okey, saya buat kat jawapan. So, jawapan awak akan jadi bertambahlah maklumat. Okey, akaun kawalan ABT ada tak nak masukkan? Ni tadi penghutang minuman. So debit ke kredit tadi? Debit. Debit. So tulis apa? 564. Kredit lah, debit kan bank. Okey, macam tu kan? Okey, habis. Ada lagi nak buat? Jualan cikgu. Bawah dia ada jualan. Okey, pergi kat jualan. Masukkan maklumat. Kita kan main post-post ni. 5. Kita tulis sini lah. Dia tulis yang terakhir. Okey. 5770. Macam ni kan. Okey. Lepas tu tergerak tadi. Kita pergi jumpa apa tadi? Pemiutang. So pemiutang patah balik yang kita conteng tadi. This one kan. So apakah dia punya debit kredit dia? Debit.
ABB. Saya rasa saya punya ABB ni salah. Kenapa salah? Ah, Kan? sebab Cikgu salah, digit tu cikgu sama. salah. Terbalik ke salah ni. Okay, kita buat baru. Cikgu salah. Okay, ABB kan liability. Kita terikut ABT dah tadi tu. BB sini, 4,5. HB sini. 2, 3, 4, 5. So pemiutang tadi tu kita dapat 2, 3, 4, 0. Sinilah. Setuju? Setuju ya? Okey. Sambil-sambil tulis. Okey. Tu dapatlah macam tu. Okey, seterusnya ada cerita upah tadi tu. Kita dah fikirkan kan? Upah tadi tu masuk mana? Dia masuk belanja. So dia masuk belanja. Ni lah kat sini. Upah pelayan minuman. Kita congak-congak tadi kita kata dia sepatutnya bayar 850. So tulislah 850. Ingat dalam penyata pendapatan ni benda yang sepatutnya. Dia macam buat belarasan tu. Pipi. Okay, so far so good ya. Okay, next. Ada satu lagi benda kita tak tuliskan. Diskaun jadi. Diskaun nak tulis kat mana? Diskaun tu belanja kan? Diskaun diberi. Okay. Kawalan tu tulis juga kan dia? Ya, betul. Baru nak tanya kat mana lagi nak tulis. Okay, diskaun diberi berapa tadi? 350. Akaun kawalan pun tulis. Akaun kawalan nak tulis kat mana? Debit ke kredit? Yang mengurangkan dia kan? Diskaun diberi. Ini boleh. 300 kan? Sama tu. Okay. So yang segala-gala biru dari soalan kita dah transfer masuk dalam template jawapan. Okay. So Alia cuba tutup akaun kawalan tu. Tutup laju-laju. Kita nak tutup dah. Tutuplah dia. So kita tutup. Awak tutup, saya pun tutup. Dapat berapa? Dua, 3, 0. Kat mana? Sini? Sini 6, 2, 3. Tak, itu yang kat situ 6450. Yang tu. Apa tu? Total dia 6450 sini. So sini pun 6450. Logik lah tu, tolak 200 lebih, 62 berapa tadi berapa Alia? 6230. Apa nama dia ni? Tu akaun apa nama dia? Akaun perdagangan. Serius akaun, okey. Apa yang menyebabkan kita ada ABT? Penyata pendapatan? Bukan. Macam mana kita boleh ada penghutang? Macam mana boleh ada customer? Sebab kita jual. Sebab kita? Jualan kredit. Jualan lah kat sini. Waduh. Sebab kita jual. So kita tahulah ironinya ini adalah jualan secara hutang, iaitu jualan kredit. Tapi tak perlu tulis kredit kat sini, just jualan. Okay, dah dapat jualan ni, pergilah masuk dekat akaun
perdagangan. Ini tadi Tambah dia. baru jualan apa? Jualan bersih. Jualan apa? Jualan bersih. Bukan, ini baru Jualan bersih. Jualan. tunai. Jualan benar. Jadi maksudnya cikgu kena tambah lah ya. Tunai tambah dengan kredit. Jadi, Macam gitu. Yang kita buat rekod tak lengkap tu. So 577 sifar. Tambah dengan kredit tadi berapa? 6230 So ni jangan tulis kat sini. Tak apa. Berapa betul ni? Saya pun cuba. 12,000. Berapa? 12,000. 12,000. Okey, so kita padam ni 12,000 cikgu. Okey. Senang je, kita padam je. 12,000 dah dapat. Faham ya? Okey. Next, apa nak buat? Tadi akaun kawalan settle. Sekarang kita fokus dekat sini lah. Fokus dekat penyata perdagangan ni. Boleh tak kita tengok ada apa belian? Lah belian. Belian pun cerita macam tu kot. Tunai tambah dengan kredit kan cikgu? Yes. So tengok ABB tadi. So tengok ABB ni. Ada tak yang belian kredit? Ada nampaknya so jomlah kita mengira. Tutup akaun. Tutup akaun ABB tu. Walaupun kita buat kasar-kasar, at least kita tahu, inilah dia. Berapa Alia? Total dia 4685. 4685. Okey, so 4685 kat sini, berapa baki dia? 4235. 4235. Okey, percayalah kalkulator anda. Saya tak tekan kalkulator ni. Okey, 4235. Ini sebagai belian. Belian dia macam mana? Belian kredit lah. Okey, tadi saya kata dia ada belian tunai. Ada tak belian tunai? Kat mana nak check? Tak ada je. Macam tak ada. Tak ada tak apa. Tulis sifar. Kan? Sebab dekat dia punya buku tunai tu, penerimaan dan pembayaran tak ada belian kan? So sifar. So belian kredit tadi berapa? 4235. So tambahkan dapat 4235. Jelas? Jelas okey. Apa lagi? Jom tambahkan. Lihat tambahkan. Tambahkan ni dengan ni, tambah dulu. Berapa dapat? Belakang ni mesti satu ni. Saya tak tahu dah. 4531. 4531. Tak inventory akhir pula. Tolak macam ni. Yelah. Nak dapatkan untung kasar pula kan. Hmm. 4078. 4078. 4078 tu apa benda tu? Kos jual dan betul tak? So kita tulis tepi ni lah terus. 4078 tadi 4078. Okay, lepas tu kita tolak lah jualan tu dengan 4078 pula. Berapa untung kasar? 7922. Berapa? 7922. 7922. Okay, lepas tu kat bawah ni ada lagi. Tambahkan 2 ni. Tambahkan 2 ni. Dapat berapa pula? 1200. 1200 macam ni Okay, so 7922 pula tolak dengan 1200. Nanti dapatlah untungnya. $6722. 6722. Happy tak dah dapat? Happy lah. Okay, seronok.
Okay, bila dah dapat 6722 ni, awak dah tahu dia untung bersih. Bila untung bersih, maksudnya ia adalah satu benda yang masyhur untuk kelab. Maknanya dia pendapatan. So sebenarnya you boleh terus post. Post ke mana cikgu? Post lah ke akaun pendapatan dan perbelanjaan tu. Ni ha. So jom kita pergi akaun pendapatan dan perbelanjaan. So dekat sini sebenarnya you dah boleh masukkan yuran ahli lah yang you dah dapat tadi. So sekarang kita nak masukkan untung tadi tu. Untung minuman. Berapa untuk minuman tadi? 6 berapa dah? Lupa dah. Tengok balik. 6722. Faham Alia? Masukkan. Kalau tak ada template kan susah. Macam kena buka. Buka siap-siap. Dah ada tempat. Isi tempat kosong tu. Okay. Tadi saya kata saya bebel yuran ahli pun boleh masukkan. Tu yang lamanya kita buat tu. Masukkan yuran ahli. Nak masuk yang mana cikgu yuran ahli? Lupalah. Jom. Kita tengok kat sini. Yuran ahli yang mana nak masuk? Ada. Ni Yang ni masuk dekat akaun pendapatan perbelanjaan. Faham? Ni post. Post dia. Yuran ahli 10250. Macam itulah. Tak cantik ni tulisan saya. Tapi boleh faham kan? Tulislah sambil. Okay. Next. Siap dah kan? Apa lagi nak buat? Sekarang ni kalau ikut arahan dia, kita dah siap sampai C. Seronok kan? Seronok should be. Okay. So at least dah dapat grade berapa markah? 4, 4, 6. 14 markah Okay. Sekarang kita nak kejar 11 markah lagi. Okay. So jom. Kita kena faham dulu sebelum kita nak 11 markah tu. Dia ada beberapa kategori dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Apa cikgu tak faham? Sabar. Okay, dia macam ni Alia. Okay, dia akan ada perbelanjaan. Salah ni. Sekejap Kita buat 2. Kita buat 4 macam ni. Idea besarnya. Ni boleh baca kat buku sebenarnya. Tapi saya bagi idea apa nak fokus. Okay, apa yang nak fokus bila baca buku, dia ada pendapatan, hasil. Dia ada juga pendapatan modal. Okey? Ada lagi dia ada perbelanjaan hasil. Dekat buku rujukan ke, buku teks ke, mesti dia highlight ni. Lagi satu perbelanjaan modal. Okey? So kalau benda-benda yang perbelanjaan hasil, ianya benda yang macam biasa ataupun rutin. Biasa. Itu keyword dia. Kalau perbelanjaan pendapatan dan perbelanjaan modal ni benda yang luar biasa. Yang kata modal ni luar biasa. Apa maksud biasa dengan luar biasa? Okay. Biasa ni benda yang memang hari-hari, daily life you kena buat. Operasi dia. Tapi kalau perbelanjaan ataupun pendapatan modal ni, ada kata modal warna biru ni, benda yang kadang-kadang dia buat. Okay, contohlah benda kadang-kadang dia buat, diorang adalah kelab renang, swimming club. Lepas tu dia kata, kita orang rasa nak upgrade. Upgrade swimming pool yang kita ada ni. So, itu adalah berlaku pengubah suaian. Contohlah, ubah suai. Ubah suai kan belanja kan, you pakai duit kan, duit keluar. So, ubah suai kolam renang. Asalnya, kolam renang you dah ada. Mungkin kolam renang tu kecil. Sekarang nak besarkan ataupun nak cantikkan tepi-tepi dia ke, dalam dia ke. So, ini memerlukan belanja yang besar. So, dia akan jadi apa? Aset satu hari nanti. So, ni akan jadi aset. Ni aset.
dia akan menjadikan aset. Kalau pendapatan ni, contoh dia benda yang akan menjadikan aset jugalah capital. Kita panggil dia capital, orang putih cakap. Capital. Kalau pembelanjaan modal ni kita panggil capex. Okey, so contoh pendapatan modal pula cikgu. Okey, kalau kata ada orang, ada YB datang, kita kelab orang buta. Kan ada cacat penglihatan OKU kan. Lepas tu ada YB datang, dia kata nak ambil 15,000 ni buat bangunan baru untuk kelab kita. So dia spesifikkan, derma yang spesifik. Ni antara yang famous lah. So saya highlight yang tu. You boleh baca dekat buku teks ataupun buku rujukan. Okay. So luar biasa. Tiba-tiba YB datang, dia bagi derma RM15,000 buat bangunan. Dia kata mesti buat bangunan. Tak boleh buat benda lain. Macam tu. Okay. Kalau pendapatan hasil tadi, benda biasa-biasa. Ada je orang derma. So orang derma tapi dia macam masuk tabung je RM10. Saya lah tu RM10. Alia letak RM50. Macam tu. Kan? So kita tak cakap apa-apa kan. Kita main derma je sekatilah korang nak buat apa. Kesian dengan budak-budak. Macam tu. Okay, perbelanjaan hasil pula benda yang biasa-biasalah. Macam utility, bayar bil elektrik apa semua kan. Kadar bayaran, insurans, benda yang kita macam biasa dengar je cikgu. Yang tu. Okay. Pendapatan hasil ni juga yang macam yuran. Bukan yuran macam yuran ahli tu. Yuran ahli, yuran masuk. Yuran bisnes pula. Untung bisnes. Untung pendapatan tadi macam untuk minuman tadi tu. Macam tu. Benda yang hari-hari dibuat. Yang modal ni benda yang rare. Budak-budak sekarang panggil rare. Okay. Faham Okay. So sambil kita buat tu, kita akan kenal pasti dia hasil ke modal. Kenapa kena tahu beza dia cikgu? Penting sangat ke? Okay, sebab benda yang sebelah kiri awak, ini yang warna oranye ni akan masuk dekat pendapatan ataupun akaun pendapatan dan perbelanjaan. Macam mana ni perbelanjaan? Okey, tapi orang yang sebelah kanan ni, geng-geng set-set kanan ni akan masuk mana agak-agak? Alia rasa masuk mana? Cadangan? Bukan, dia akan masuk PKK. Sebab perasan tak saya sembang pasal aset tadi. Aset duduk kat alip kan. So dia dekat PKK relevannya. Okay. So yang ini akaun pendapatan dan perbelanjaan sebab dia hari-hari belanja dan hasil. Macam gitu. Okay. Jelas? Okay. Ini untuk bacaan awak seterusnya lah. Nanti ada satu perkataan tu mesti awak tak tahu. Honorarium. Okay, honorarium. Eja dia H-O-N-O-R-A-R-I-U-M. Apa tu cikgu? Tahu tak? Honorarium. Tahu tak? Apa benda honorarium ni? Tahu tak Alia? Honorarium tu apa? Tak tahu. Okey, pernah tak ada penceramah datang sekolah awak? Ada. Pernah. Mesti ada kan? Lepas tu dah hujung-hujung dia ceramah tu, dia pun nak balik tu, cikgu awak pun kasih cenderahati macam tu kan? Ada tak? Ada. Dalam beg tu it's an honor lah, maknanya penghargaan. Penghargaan untuk dia datang sebab bagi ceramah motivasi kat korang. Macam tu lah. Itulah cakap cikgu tak nak dengar, kena ada orang lain cerita. Macam tu lah. So you honor dia. Bila you honor dia, ada belanja kat situ. So kategori dia perbelanjaan. Itu je. Boleh? Jelas?
Okey, jom kita nak tengok soalan ni, nak habiskan soalan ni insya-Allah. Okey, jom. Apa nak buat lagi? Kalau you dah tengok soalan, you akan tik mana yang dah catat kan? So you tik catat. Yang belum catat you akan nampak lah kan. So yang belum catat yang ni cikgu, yang ni. Okay, you check sendiri apa yang belum catat tu tau. So saya akan go through satu-satu dekat jawapan. Sebab dekat soalan awak ada. Marilah kita bersama-sama membuat jawapan. Mungkin hari ni kita bincang yang ni je lah. Okay, so pendapatan. Kalau kita go through siapa dekat dalam list soalan yang belum catat. Rumah kelab cikgu belum catat. Tapi rumah kelab tu aset ke, liability ke, equity ke, belanja ke, hasil? Aset. Ingat dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan ni hanya belanja dan hasil, iaitu kat sini hasil. Ini belanja. Perlu tak masuk? Tak payah. Kenapa dia letak situ? Apa dia? Kenapa dia letak situ? Apa dia? Kenapa ada rumah kelab tapi rumah kelab ni tak masuk kat mana-mana lagi? Sebab dia tak suruh buat PKK. Oh. Kalau dia buat PKK, suruh buat PKK, kena lah masuk. Macam ABB tadi, dia tak suruh buat. Tapi kita conteng tepi. Tapi tak, malas lah, soalannya tak suruh. Okay, jelas? Okay, alat pejabat pun same story lah. Masuk dekat PKK. Faham? Okay. So yuran ahli ni tadi kita dah settle kan minggu yang hari tu kan. Yuran ahli terdahulu tertunggak dah settle. Stok minuman? Settle dah kan? Kadar bayaran terakru. Jom kita kena buat kadar bayaran terakru ni. Sebab ini adalah belanja. So kalau kita secara kasarnya, saya tulis kat tepi lah secara kasar, dia ni kena buat pelarasan. Saya tulis kat tepi ni je. Kalau Alia tak nampak, Alia boleh gerakkan gambar kita tu. Okay? Kadar bayaran. Kalau nampak bagus. So kadar bayaran, apa nak buat? Kita tengok ada terakru cikgu. Terakru tu apa? Kadar bayaran belum bayar. Kan? So kadar bayaran ni belanja. So daat. Daat. Buat kasar macam ni pun tak apa. It's okay. So apa nak buat? Belum bayar. So dia punya tu akru A. Awal dia berapa? Awal dia ada tak? Ada. Tak ada. So dia akhir dia 96. Parking macam tu. Lepas tu tengok dekat akaun penerimaan pembayaran. Ada kadar bayaran tak? Ada 500. So macam ni lah. Ni kemahiran pelarasan lah. So tutup 596. 596. Sini pun 596. So yang mana kita ambil? Yang ni. Faham? So apa lagi? Dia kan perbelanjaan, masuk kat sini. Kadar bayaran 596. Saya tulis sini lah. Okay, terbaik. Siap? Faham? Okay, kalau faham, next. Kita tengok stok alat tulis. Alat tulis? Kenalah buat alat tulis. Alat tulis ni kategori dia apa? Asset. Aset. Boleh daripada aset dia boleh dynamic tukar jadi apa? Belanja. Sebab kita kan kalau ada stok kita pakai, kita boleh belanjakan dia. Okay. So stok alat tulis dia ada BB dengan HB lah. So BB dia apa? 75, betul? Lepas tu HB dia 55. Okay, apa nak buat? Tengok cikgu akaun penerimaan pembayaran. Ada tak cerita alat tulis? Dia beli lagi ke? Ada. Kalau macam tu, apa nak buat?
265. 265 nak tulis kat mana? Debit kredit? Dekat debit. Sebab dia beli lagi, dia masuk. So Citibank. Dah tak ada lagi kan? Kita tutup. Berapa ni? Total kan sebelah debit? Sifa 340. 340. Okay, 340 tolak 55. 285. 285. So 285 nak tulis dekat sini lah. Alat tulis. 285. Cikgu, kalau kita dah buat T account ni, kita tak payah tulis yang ni kan? Macam ni kan? Tak payah. Ni sebagai you punya jalan kerja lah. Kalau kawan-kawan yang buat macam ni, yang kurungan ni jalan kerja dia lah. Okay? Jelas ya? So buat tak apa, buat simple, tak payah cantik-cantik, buat cucuk-cucuk dapat. Tapi jelas lah, nombor tu nampak lah. Okay, next, alat tulis dah, penghutang dah, pemiutang pun dah. Betul? Yuran masuk, dah masuk? Belum, catat. Yuran masuk 650. So far so good? Okay kan? Lepas tu ada kutipan sukaneka. Ada sukaneka lah. Sekarang ni sukaneka ni awak highlight warna lain. Kalau tadi saya pakai warna biru untuk minuman kan, awak tengok yang sukaneka sahaja. Sukaneka ada banyak cerita ke? Cuba tengok. Mesti ada. So saya senaraikan apa benda sukaneka yang terlibat kan. So kita pun tengok sukaneka ada beberapa perkara, iaitu kutipan sukaneka. Kutip. Berapa ringgit kutip dia? 178 sifar. Lepas tu ada hadiah kan? Hadiah. Hadiah ni duit keluar betul tak? 600 setengah. Lepas tu belanja. Belanja pun ada. Berapa tu? 489. Ni semua dari soalan. So you pakai satu lagi highlighter warna lain. Kalau tadi ni hijau, ni warna kuning. Color lah. Sukaneka je. Tapi setakat ni tu je, tak banyak. Memang dia tak banyak. Sangat sedikit. So buatlah, tolaklah ni Ni logik je. Ni duit masuk. Ni duit keluar. Ni duit keluar. Berapa jawapan? Berapa jawapan dia? 641. 641 betul? Okey. Ni apa benda ni? Dia dapat untung ke rugi buat sukaneka? Untung. Untung sebab positif kan? So untung sukaneka. Kelakar je nama dia. Tak apalah. Untung kita happy kan? So dia hasil. So masuk sini. Untung sukaneka. Salinlah 641. Cikgu, kalau jalan kerja pink ni saya tulis kat sini. Boleh, tak ada masalah. Okay, macam saya cerita tadilah. Saya nak bagi jelas, saya tulis kat tepi biar nampak. Untuk awak juga sebenarnya. Okay, so kita dah settle sukaneka. Dah happy dah, sukaneka settle. Belah debit ada lagi? Tak ada kan? Jualan minuman pun dah ambil kira kan? Dah tick. Alat pejabat? Tak ada. Hadiah sukaneka dah, belanja sukaneka dah, pemiutang dah, kadar bayaran dah, alat tulis dah, insurans. Betul tak? Insurans belum tulis lah cikgu. Okay, jom kita tengok insurans ada cerita apa-apa tak? Usha, insurans tu ada cerita kat maklumat tambahan tak? Ada. Ada. Saya pun tak baca lagi. Cuba Alia baca. Iuran dibayar untuk tempoh tahun bermula pada 1 Januari 2016. Okay. So maksudnya apa? Dia dah bayar. Kena buat apa? Okay, dia dah bayar berapa? Dah bayar. Dah bayar yang dekat akaun penerimaan pembayaran tu. 1,200. Duit dah keluar. Insurans dibayar untuk tempoh setahun bermula 1 Januari. Okay, dia cakap 1 Jan 2016. Kita tutup akaun ni 31 Ogos. Betul?
So berapa bulan ni? 8. 8 bulan. So kita ni, kita faham 1,200 ni untuk setahun, Oh, 1 tahun. So kena buat apa? pula. Kena proratekan dia. Ya. So macam mana nak kira tu? 8 per 12 kali 1,200. Sebab kita baru hidup macam kita baru hidup 8 bulan lah. Berapa? 800. Ya, 800. So 800 ni tulis mana? Insurans kan belanja cikgu, ya pandai. So masuklah dekat belanja insurans. 800. Okay, siap. Insurans. Okay, next. Upah pelayan dah, perabot nak ambil kira ke? Asset. Dia asset. Okay. Tengok pula kat maklumat tambahan. Insurans dah ambil 1/3 yuran dah. Diskaun pun dah. Upah pelayan dah juga. Perabot disusut nilaikan. Kena buat tak tu? Kena cikgu sebab dia dah cerita. Jom kita buat perabot, susut nilai perabot pula. Alat pejabat tak ada susut nilai je, dia diam je tak payah buat. Macam tu. Jangan layan. Kita layan yang dia beritahu. Ayuhlah kita mengira perabot. Bagaimana mengira perabot? Susut nilai perabot. Okay, 10% 10% atas kos. Nasib baik atas kos. Senang hidup. Okay. Ada berapa perabot dia? 3,200. 3,200. So berapa susut nilai? Gedek. Kira 120 lah kan? So ni belanja cikgu. So susut nilai perabot 320. Maknanya kita dah scan soalan tu dari atas sampai bawah. Tak ada yang tertinggal pun. Let's say masa exam time ni tak sempat total lagi, awak dah dicakap kena berhenti, letakkan pen. At least benda dah ada. Tak sempat dapat untung kelebihan, tak dapat lagi. Tak apa. Benda dah parking. Dah seronok lah, patutnya awak dah dapat markah. Mungkin tak dapat penuh lah, tak dapat 11 lah. Dapat 8 ke 9 ke, not bad pun. Macam tu. Okay, so jom kita nak mentotal-totalkan. Saya tunggu awak totalkan lah. Berapa total ni? Total pendapatan. Totalkan dari sini ke sini, berapa dapat? 18263. Okey, cantik. Lepas tu totalkan yang ni pula. Turun. Macam sikit pula perbelanjaan ni. Oh. Saya rasa ada sesuatu tak ada. Tak apa. Sekejap saya cek balik. Ada apa yang tak ada ni? Masa sesi lepas kita ada buat yuran. Lepas tu awak tegur saya yuran lapuk. Ingat tak? Jom kita tengok akaun yuran. Yang tu lah saya rasa tak ada. Ni. Kan ada yuran lapuk ni. Kalau ikutkan yuran lapuk ni, apa dia punya catatan? Yuran lapuk ni apa catatan dia? Debit yuran lapuk, kredit yuran ahli. So ni adalah satu bentuk belanja. So kenalah pergi kat mana? Pergilah dekat tu, masukkan. Ni. Masukkan yuran lapuk.
Oh, Eh, RM50 kan? hmm. Okey. Okey, awak totalkan sambil tu saya tengok-tengok benda lain. Ada tak yang macam perlu pertambahan ke? Totalkan dulu. Okey. Faham. Dapat berapa Alia? 2051. 2051. Sekejap, saya cek marking scheme Marking scheme. 2051. Marking scheme kata, alamak, lain ni. Sekejap, saya tengok apa yang tak ada. Oh, okey, alat pejabat. Okey, tak apa. Kita bincang tengok alat pejabat apa yang pelik. Okay, kita ada satu tambahan lah maksudnya ni. Mungkin alat pejabat ni susut nilai ya. Okey, jom kita tengok. Kita cek balik. Alat pejabat. Okey, kita tengok alat pejabat awal-awal. Kalau kita tengok awal tu ada berapa alat pejabat dia? 6,100. Akhir dia jadi 462 sifar. Tapi hakikatnya kat tengah-tengah dia ada berlaku apa? Dia ada berlaku penambahan. Kan kita ada baca tadi alat pejabat dia beli lagi cikgu. Tengah-tengah tu dia ada beli sebanyak 880. So kalau 6,100 tambah dengan 880 dapat berapa sebenarnya Alia? 698 sifar, betul tak? Tapi kenapa 4620? Kenapa? Okay, so maknanya perbezaan dia tu, the difference will be the susut ni line. Okay, kira berapa difference dia. Dapat pun. Baik, kita tengok. Okay, tak apa. Kita tengok berapa beza dia? 2,000 lebih. Berapa? 2360. 2360. Okey, ni susut nilai apa tadi? Alat pejabat. Sambunglah. Tambah sampai bawah. Kalau dalam PIC, Macam ni kan dia tak kata pada susun nilai. Saya nak tahu. Itulah sebab. Okey. So, bagus juga kita tengok balik tadi. Macam mana nak tahu? Kita tengok awal dengan akhir. Okey, kalau dalam rumah kelab tadi, awal dengan akhir dia sama tak? Sama. Itu maknanya tak ada susut nilai lah. Sebab lagipun rumah kelab ni dia lebih kepada hartanah. Hartanah tak ada susut nilai. Dia ada amortize. Kalau aset yang macam alat pejabat, lengkapan, perabot ni semua kita pun dah tahu dia mesti ada susut nilai. So kita alert dengan awal akhir dia. Ada perbezaan tak? Ada beza. So bila ada beza tu, lagi-lagi pula dia ada beli yang baru. Takkan tak ada susut nilai. So kita kena analyse macam ni. Boleh? Memberi idea macam mana nak check dalam exam. Okey tak? Ni kira macam saya pun terlepas pandang tadi. Kan? Kalau kita terlepas pandang habislah. Tak dapatlah jawapan macam marking scheme. So kita kena alert ada beza. Kalau ada beza awal dengan akhir, kita kena buat analisa macam ni. Patutnya awal dia banyak ni 6,100. Dia ada beli 800 lebih. Kenapa akhir dia jadi 4,000 lebih? Macam tu. Okey, jelas? So okey dah kot ni. Ni. Mari kita menambahkannya. Berapa ni Cik Kak? Semua sekali?
Tambahkan. Berapa? 4411. Apa dia? 4411. Kat sini 4411. Ni tolak dengan ni pula. Sekejap. 8. Tadi dia 44111 ke 1411? Ha? Sekejap. Sekejap. Apa tu? Awak kata 4411. Saya tulis lah. Boleh. Su 3 tolak 1, 2. 6 tolak 1, 5. 12 tolak 4, 8. 13852. 1, 3 Ha. Itulah 7 tolak 4, 3. Ni lah jawapan dia. So, ini apa nama dia ni? Ini nama dia. Apa nama dia? Hasil tolak belanja, pendapatan tolak perbelanjaan. Apa nama dia? Untuk bersih. Apa dia? Untuk bersih. Bukan. Ingat, kelab tak ada untung. Dia lebih. Hai. Cikgu kalau exam kita tulis untung, biar. Dia boleh deduct marks kat situ sebab istilah. Tapi tak banyak mungkin dia tolak setengah Cikgu kalau macam tu saya tak payah tulis apa-apa Selamat. Biar nombor je kan berbicara. Ada juga yang macam Kalau tu. tulis, kalau tak tulis apa-apa. Tak pastilah. Tapi kalau boleh kita kena tulis kan. Lagi perfect lah markah tu. Tu kena tanya cikgu awak. Penanda kertas ke? Okay. So habis dah 13852 sudah dapat. Okay. Belajar sesuatu? Okay, nak tanya apa-apa? Tak ada. Okay. Ada buat latihan akaun apa-apa ke? Tak ada. Projek dah dapat? Maksud saya dah tengok-tengok? Dah. Dah tengok-tengok ke? Tapi saya tak faham sangat sebab cikgu cuma terang dalam WhatsApp. Saya tak faham sangat. Soft copy dah dapat lah. Dah. Okay, sekejap saya cuba cek soft copy so kita tutuplah cerita My Honda ni Sekejap saya cuba cek soft copy.